Pengenalan ijaz al-ilmiah. Sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab suci yang berbahasa Arab dan mempunyai nilai-nilai sastra yang bermutu tinggi. Pemakaian ijaz Al-Quran dari sudut ilmiah merupakan elemen-elemen sains yang terdapat dalam Al-Quran, sama ada dalam bentuk kejadian manusia, penciptaan alam, pergerakan siang dan malam yang silih berganti dan lain-lain lagi. Perkara ini merupakan dorongan dan stimulasi Al-Quran yang dijemakan kepada manusia agar terus berfikir dan mencetus idea kepada dirinya sendiri tentang alam semesta yang sentiasa berlega di atas pastinya. Keijazan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dapat menundukkan para pencabarnya dari sudut perbahasan ilmiah dengan penggunaan fakta-fakta yang tidak mampu dipertikaikan lagi. Antara tuduhan yang dilemparkan oleh golongan orientalis dan kaum kerabatnya yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni menulis Al-Quran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan bagaimana dia mempersoalkan dan bagaimana seorang yang ummi dan buta huruf ni tidak pernah berguru dengan sesiapa pun dan tidak pernah belajar mengenai astronomi, anatomi, biologi dan lain-lain, dan mampu bercakap atau menulis mengenai perkara tersebut. Maka tuduhan ini merupakan tuduhan palsu dan bohong. Tidak lain dan tidak bukan, perkara ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada baginda Muhammad SAW. Sebagai contoh mengenai perjalanan dan peredaran matahari, pakar-pakar sains menyatakan bahawa bumi ini mengelilingi matahari dan dan matahari ini tidak bergerak dan tetap dengan kedudukannya. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan perkara sebenar mengenai perjalanan dan peredaran matahari melalui firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 38. Quran juga memberitahu kepada kita tentang gambaran sebenar mengenai proses-proses penurunan hujan, di mana awan yang berarak di langit bercantum di antara satu sama lain untuk mengumpulkan air. Setelah air tersebut memenuhi kantungnya, lalu awan tersebut menurunkan hujan ke perut bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 43, maksud, tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarahkan awan-awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpul kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu kamu melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran air dari langit dan gunung ganang yang ada padanya. Lalu dia menimpakan dengannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Selain itu, dalam kajian ijaz al-ilmiah ini, Al-Quran juga memberitahu kepada kita tentang kejadian manusia yang bermula dari proses persenyawaan di antara benih lelaki dan benih perempuan dalam rahim. Ianya bermula dari setitis mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi seketul daging, dan daging tersebut akan membalut segala tulang belulang sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Kemudian kami jadikan air mani pada tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah itu sempurna kejadian itu, lalu kami bentuk menjadi makhluk lain yang sifat keadaannya suci Allah, dan dia adalah sebaik-baik pencipta. Dan banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini banyak membekalkan maklumat untuk pengetahuan manusia. Sesungguhnya ijaz ilmi ini memberi maklumat yang amat penting untuk pengetahuan umum dalam pelbagai aspek dalam pandangan hidup. Di samping ianya mencetus informasi terkini kepada manusia, terutamanya pakar-pakar sains yang ingin mendapat sumber-sumber yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nura Aisyah binti Tengku Roslan, nombor matrik 22440039.
Saya akan membentangkan bahagian kategori-kategori ijaz ilmi. Yang pertama astronomi, iaitu ilmu falak. Al-Quran menyentuh tentang fenomena kosmik, pembentukan alam semesta dan fenomena astronomi yang hanya difahami melalui kemajuan saintifik moden. Contoh yang sering dikaitkan ialah penciptaan alam semesta dan orbit planet. Contoh penciptaan alam semesta. Al-Quran menyebut tentang asal-usul alam semesta dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru an samawati wal ard. Kanata rataqa faqataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aflan yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Yang kedua ialah orbit planet. Al-Quran menyebut tentang orbit planet dalam surah Yasin ayat 38 hingga 40 menunjukkan bahawa objek di angkasa bergerak dalam orbit tertentu yang hanya difahami melalui kajian saintifik moden, iaitu orbit planet ni dia bergerak hanya dalam keadaan tertentu dan hanya diketahui dengan melalui kajian saintifik moden sahaja. Okey, yang seterusnya yang kedua, biologi dan embriolog. Penjelasan mengenai kehidupan manusia dan penciptaan janin disebut secara terperinci dalam Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, pengetahuan embriologi tidak berkembang, namun penemuan moden mengesahkan penjelasan Al-Quran seperti pembentukan janin dan ciptaan janin. Pembentukan janin dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 menerangkan proses penciptaan manusia dari nutfah, setitik mani, lalu berubah menjadi alaqah, segumpal darah, dan akhirnya menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian menjadi izham dan lam, seterusnya tulang, dan nafhum dan lam, iaitu seorang bayi. Selaras dengan penemuan embriologi moden tentang perkembangan janin. Seterusnya ciptaan jantina. Al-Quran juga menjelaskan bahawa jantina bayi ditentukan oleh sperma lelaki, iaitu dinyatakan dalam surah An-Najmu ayat 45 hingga 46 yang disahkan oleh sains moden. Okey, seterusnya yang ketiga, geologi. Penjelasan mengenai bumi dan gunung dalam Al-Quran menunjukkan kebenaran yang hanya dapat dibuktikan melalui kajian saintifik terkini, iaitu gunung sebagai pasak bumi, sebagai pasak bumi dan lapisan bumi. Gunung sebagai pasak bumi telah dinyatakan dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Al-Quran menyebut bahawa gunung-gunung berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Ini sesuai dengan penemuan geologi moden menjelaskan bahawa gunung berfungsi menstabilkan kerak bumi. Dan seterusnya lapisan bumi. Al-Quran juga menyebut tentang 7 lapisan bumi dalam surah At-Talaq ayat 12 yang sesuai dengan konsep lapisan atmosfera dan kerak bumi yang difahami melalui kajian moden. Okay, seterusnya meteorologi, ilmu dan iklim. Al-Quran juga menggambarkan fenomena alam seperti hujan, pembentukan awan dan angin dengan terperinci. Terdapat dua, iaitu kitaran air dan pembentukan awan dan hujan. Kitaran air dalam Al-Quran telah menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 21 menyebut tentang bagaimana air hujan turun, meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman. Kitaran ini sesuai dengan penemuan saintifik mengenai kitaran hidrologi.
Seterusnya pembentukan awan dan hujan. Dalam surah An-Nur ayat 43 menerangkan proses pembentukan awan dan bagaimana awan tebal membawa hujan. Satu pengetahuan yang baru sahaja difahami melalui kajian meteorologi moden. Okey, seterusnya yang kelima, oceanography. Al-Quran menyentuh tentang fenomena laut dan sungai, termasuk fakta yang tidak diketahui pada zaman tersebut seperti pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut telah disebut dalam surah Al-Furqan ayat 53 dan surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 menjelaskan bahawa dua lautan bertemu tetapi tidak bercampur yang dikenali sebagai fenomena barzah. Penemuan sains moden menunjukkan bahawa pertemuan dua lautan ini berlaku tanpa air dari kedua-duanya bercampur disebabkan oleh perbezaan suhu, kemasinan dan ketumpatan. Okey, seterusnya yang keenam, fizik. Dalam bidang fizik, Al-Quran mengandungi isyarat kepada fenomena-fenomena yang kemudian terbukti oleh penemuan fizik moden. Terdapat iaitu dua fenomena yang terdapat ialah cahaya dan kegelapan dan graviti. Cahaya dalam surah An-Nur ayat 40 telah disebut. Al-Quran menyebut tentang lapisan kegelapan di lautan dalam yang selari dengan penemuan bahawa di kedalaman tertentu cahaya tidak dapat menembusi lautan. Seterusnya graviti. Walaupun konsep daya ketarikan graviti tidak disebut secara langsung, terdapat ayat yang menggambarkan daya yang mengikat objek di bumi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 yang selaras dengan hukum graviti yang difahami melalui kajian sains moden. Okey, seterusnya yang ketujuh, akhir sekali, perubatan. Al-Quran dan hadis juga mengandungi panduan mengenai kesihatan dan amalan perubatan yang terbukti berkesan melalui kajian saintifik moden seperti penyembuhan dengan madu dan penciptaan susu dalam ternakan. Penyembuhan dengan madu ni dalam surah An-Nahl telah disebut. Ayat 69 menyebut tentang manfaat madu sebagai ubat, yang mana banyak kajian moden menunjukkan bahawa madu mengandungi bahan antioksidan dan antimikroba yang bermanfaat untuk kesihatan. Untuk penciptaan susu dalam ternakan, surah An-Nahl ayat 66 menerangkan tentang proses pembentukan susu dalam ternakan yang sejalan dengan penemuan sains mengenai fisiologi haiwan. Iaitu susu ni adalah salah satu produk dari haiwan ternakan yang kaya dengan kandungan gizi seperti protein, lemak, laktosa, mineral dan vitamin. Zat-zat tersebut memiliki sifat mudah dicerna dan diserap sempurna oleh tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai istilah al-ijaz al-ilmi. Menurut pandangan Mazlan Ibrahim 2002, perkataan al-ilmi bermaksud ilmu pengetahuan yang tersusun dan boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Ilmu ini juga merujuk kepada pengetahuan berdasarkan fakta seperti dalam bidang sains seperti fizik, kimia dan biologi. Maksud al-ilmi atau sains yang popular adalah yang pertama, ilmu yang sistematik dan berdasarkan pemerhatian serta eksperimen. Yang kedua, analisis fenomena secara objektif menggunakan kaedah yang menghasilkan penemuan yang sahih. Seterusnya, menurut pandangan Sulaiman 1993, al-ilmi atau sains merujuk kepada ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan fenomena alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan makhluk bernyawa dan tidak bernyawa. Ia menggunakan kaedah objektif
seperti eksperimen dan pemerhatian untuk menghasilkan prinsip-prinsip dan kenyataan yang boleh dipercayai dan diuji kebenarannya. Menurut pandangan seterusnya, iaitu Nur Ichwan 2004, Al-Ijaz Al-Ilmi merujuk kepada usaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan bantuan penemuan sains moden, terutamanya yang berkaitan dengan fenomena alam, ayat Al-Kauniyah. Ia merupakan ijtihad seorang mufassir dalam mengaitkan ayat-ayat ini dengan penemuan sains untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Analisis pandangan ulama terhadap metod Al-Ijaz Al-Ilmi. Antara golongan yang menolak ialah Rashid Ridha 1354 Hijrah. Pada pandangan beliau, sesetengah teori ilmiah yang terdapat di dalam tafsir-tafsir al-ilmi perlu dinilai kerana ilmu dan teori-teori yang masih di dalam peringkat ujian mungkin akan memberi keputusan yang bertentangan menurut peredaran zaman. Hakikat peti kilat guruh bukanlah tempat perbahasan di alam Quran. Begitu juga kejadian-kejadian angin. Tidak ada ruang dalam mentafsirkan Al-Quran dengan memanjangkan perbahasan berdasarkan ilmu yang bersangkutan dengan alam semula jadi, kerana setiap ilmu tersebut ada perbahasan sendiri dan bukan di dalam kitab-kitab tafsir. Seterusnya pandangan Mahmud Soltut 1956. Pada pandangan beliau, mengistimbatkan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan alam dan teori-teori sains dengan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran telah disalahgunakan oleh ahli cendekiawan yang mempelajari dan memahami ilmu-ilmu moden dan teori-teori ilmiah, falsafah dan ilmu tentang kedoktoran dan lain-lain. Mereka menggunakan keilmuan mereka dalam bidang tersebut untuk mentafsirkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Maksudnya, tiadalah kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Mereka mentakwilkan ayat tersebut berdasarkan pemahaman mereka dengan membuka lebaran baru dalam mentafsirkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mentafsirkannya dengan berdasarkan teori-teori ilmiah terbaru dengan menyangka bahawa mereka telah mengangkat martabat Islam. Ini sama sekali tidak tepat dan tidak selari dengan sebab turunnya ayat dan maksud dari segi konteks ayat Al-Quran tersebut. Contohnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartakib yauma ta'tis sama'u biduhanum mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maksudnya, oleh itu tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan. Mereka mentafsirkan ayat di atas dengan apa yang lahir pada zaman ini daripada gas-gas beracun yang dihasilkan daripada kebijaksanaan akal manusia. Ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk memusnahkan dan menghancurkan segala bentuk kehidupan. Mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan tafsir sedemikian tanpa mengambil kira ayat selepasnya. Iaitu firman Allah SWT. Maksudnya, pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka
hendak beriman itu, padahal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing. Dia juga seorang yang gila. Sains sentiasa berubah dan apa yang benar hari ini mungkin dianggap khurafat pada masa depan. Jika Al-Quran ditafsirkan berdasarkan teori ilmiah yang berubah-ubah, ia berisiko terdedah kepada perubahan tersebut yang boleh menyukarkan usaha mempertahankan kesuciannya. Menurut pandangan seterusnya, iaitu Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau mengatakan bahawa metod Al-Ijaz Al-Ilmi adalah tafsir yang bercampur baur dan berubah-ubah dari satu disiplin kepada disiplin ilmu yang lain. Segala kaedah ilmu daripada ilmu-ilmu tertentu hendaklah diperbahaskan dengan panjang lebar pada bidangnya. Tidak perlu diperbahaskan ilmu tersebut secara terperinci di dalam kitab tafsir, kerana ini akan memesongkan tafsir daripada matlamatnya. Seterusnya, golongan yang menerima secara meluas, iaitu yang pertama, menurut Al-Tantawi, keperluan mempelajari ayat-ayat Al-Khawniyah kini lebih penting daripada ilmu syariah. Ilmu tentang kejadian manusia diumpamakan seperti makanan yang diperlukan untuk hidup, manakala ilmu syariah seperti ubat yang diperlukan ketika sakit. Al-Quran lebih menekankan ilmu makanan Al-Khawniyah daripada ubat, itu syariah. Namun umat Islam sering mengutamakan perkara yang remeh dan mengabaikan yang penting. Antara contoh tafsiran al-ilmi beliau adalah pada tafsiran tentang surah Al-Fatihah yang jelas berpandukan banyak kepada teori-teori sains. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang bermaksud segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Menurutnya, hanya segelintir manusia seperti para hukama dan wali Allah SWT yang menyedari keajaiban alam dan hakikat diri sendiri. Beliau menjelaskan rahmat Allah melalui kisah haiwan lemah seperti lebah, semut dan laba-laba, serta menegaskan bahawa pujian alham hanya milik Allah SWT. Beliau kemudiannya menjelaskan maksud al-alamin sebagai segala sesuatu selain Allah, dibahagi kepada alam atas dan alam bawah. Alam atas merangkumi bintang, matahari, bulan dan cakrawala, manakala alam bawah meliputi makhluk hidup, galian dan lautan. Beliau juga membincangkan tumbuhan, haiwan dan ilmu anatomi, serta menekankan pentingnya umat Islam mempelajari ilmu-ilmu ini untuk memahami keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Nur Salihah binti Muhammad Ruzwan, nombor metrik 22440044. Ilmuwan tafsir yang menerima metod Al-Ijaz Al-Ilmi dengan meluas. Yang pertama, ilmuwan Syekh Al-Tantawi Jauhari. Beliau menggabungkan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang kadang-kala tidak ada hubungan langsung dengan ayat Al-Quran. Ilmuwan yang kedua adalah Abdul Razak Naufal. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab ilmu yang mengumpulkan segala ilmu dan hikmah dan apa yang baru ditemui tentang ilmu. Yang ketiga adalah ilmuwan Abdullah Muhammad Al-Butaji. Beliau mentafsirkan ayat-ayat Allah SWT dari sudut ilmu matematik ataupun angka-angka tertentu. Seterusnya adalah golongan menerima metod Al-Ijaz Al-Ilmi secara sederhana dan bersyarat. Pentafsiran Al-Quran adalah usaha ilmiah yang berterusan yang cuba menjelaskan maksud wahyu sebaik dan sejelasnya agar boleh difahami oleh manusia menerusi ilmunya.
Imam Al-Ghazali telah memperkatakan tentang pelbagai cabang ilmu pengetahuan yang dicungkil daripada Al-Quran. Pada pandangan beliau, apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah isyarat kepada keseluruhan ilmu tersebut. Manakala untuk lebih mendalam dan memperhalusi ilmu-ilmu tersebut adalah dengan memahami Al-Quran itu sendiri. Dengan hanya mengetahui tafsirannya secara zahir tidak membawa kepada kefahaman ilmu-ilmu tersebut. Kemudian sesetengah daripada ayat-ayat Al-Kauniyah yang memperkatakan tentang matahari, bulan dan gerhana tidak diketahui hakikat perjalanannya, melainkan sesiapa yang mengetahui keadaan peraturan langit dan bumi serta memahami dengan jelas, kata Imam Al-Ghazali. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Maksudnya, wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya. Di dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya, ia menyusun kejadianmu dengan seimbang. Surah Al-Infitar ayat ke-82. Muhammad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir beliau yang dikenali sebagai tafsir Maraghi menyatakan bahawa mentafsirkan ayat-ayat Al-Kauniyah di dalam Al-Quran bukan bertujuan untuk menjelaskan apa yang terdapat di langit dari segi bahannya, jaraknya, kandungannya dan beratnya, akan tetapi menjadi kewajipan untuk mengetahui sebahagian kecil daripadanya, untuk membayangkan kekuasaan Allah SWT dan untuk dijadikannya sebagai satu peringatan dan pengajaran kepada manusia. Juga menjadi kewajipan untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah SWT dengan teori-teori sains sekiranya terdapat persamaan antara zahir ayat tersebut dengan hakikat-hakikat ilmiah atau teori-teori sains yang tetap, maka perkara tersebut dibolehkan. Beliau juga telah mempraktikkan metod pentafsiran beliau dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hakikat-hakikat ilmiah yang tetap ataupun thabit. Perkara ini dapat dilihat ketika beliau mentafsirkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Maksudnya, dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Dalam surah Luqman ayat yang ke-31. Jelasnya langit merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang boleh dilihat di luar angkasa selain bintang-bintang, bulan dan matahari yang terdapat di dalam sistem cakrawala. Ianya bergerak, berpusing dan bergantung mengikut kehendak dan peraturan Allah SWT sehingga kepada tempoh masa yang ditentukan. Peraturan yang magnetis ini merupakan sunatullah yang memainkan peranan menjadikan langit terapung tanpa tiang dan tempat bergantung sehingga menjadi kewajipan untuk mempercayainya. Begitu juga dengan kadar jirim-jirim dan berat langit yang seumpama serbuk-serbuk yang halus di luar pengetahuan makhluk bumi wujud berdasarkan ketetapan dan peraturan magnetis Allah SWT. Al-Maraghi 2010. Seterusnya, Mustafa Sadiq Al-Rafi'i di dalam kitabnya Ijaz Al-Quran wal Balaghah An-Nabawiyah menjelaskan apabila timbul penemuan-penemuan baru yang dibantu oleh peralatan-peralatan canggih, maka hakikat ilmiah akan semakin menjadi jelas. Seolah-olah tujuan akan manusia ialah memerhati dan mengkaji hakikat ilmiah tersebut. Apabila peralatan-peralatan canggih itu berperanan untuk mengkaji hakikat apa yang terdapat di langit dan bumi, seolah-olah berperanan untuk menjelaskan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Sebagai contoh, pentafsiran beliau dengan corak ini dapat dilihat pada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surahallahul Azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penempatan yang kukuh. Surah Al-Mu'minun ayat ke-23. Beliau mentafsirkan ayat di atas dengan menjelaskan makna-makna bagi lafaz-lafaz tertentu pada ayat tersebut. Seumpama perkataan al-sulalah pada petikan sulalatun pada ayat yang bermaksud seripati kerana berasal daripada tanah yang keruh, maka ibarat pada petikan sulalatin min tin mengandungi maksud yang banyak sehingga tidak diketahui maknanya secara ilmiah, melainkan dijalankan kajian ke atas manusia bagi mengetahui awal kejadiannya. Manakala al-qarar pada petikan fi qararin bermaksud tempat yang di dalam dan disifatkan dengan perkataan makin. Kesemuanya merupakan al-i'jazul ilmi yang hanya mampu difahami oleh pakar perubatan yang mempelajari ilmu anatomi atau ilmu kaji tubuh. Antara maksud ibarat pada ayat di atas adalah peranan rahim sebagai tempat pembentukan manusia dan merupakan tempat yang paling kuat untuk memelihara benih lelaki dan perempuan. Secara ringkasnya, ilmuwan tafsir yang menerima metod al-i'jazul ilmi dengan bersyarat. Yang pertama adalah ilmuwan Al-Fakhrur Razi. Beliau mengatakan Al-Quran dipenuhi dengan pelbagai fenomena alam sebagai dalil pengetahuan dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua adalah ilmuwan Muhammad Abu Zahra. Pandangan beliau mengatakan ilmu-ilmu kejadian alam seperti kejadian langit dan bumi telah diisyaratkan oleh Al-Quran dengan jelas. Seterusnya, ilmuwan Abdul Al-Azim Al-Zarqani. Beliau mengatakan perlu menentukan kesahihannya dalam menakalkan penemuan-penemuan ilmiah yang masih dalam andaian. Berdasarkan perbincangan dan perbahasan tentang perselisihan dan persepsi para ulama dan sarjana Islam terhadap metod al-i'jaz al-ilmi, penulis berpandangan bahawa di antara ketiga-tiga golongan ini, golongan yang ketiga adalah golongan yang sesuai dijadikan pegangan pada masa kini kerana sebagai metodologi dakwah kontemporari. Dengan adanya kebenaran hasil kajian ilmiah terhadap ayat-ayat Allah SWT sama ada secara penglihatan atau peralatan moden dan berteknologi tinggi, maka ia merupakan dalil tambahan dalam menambah keimanan terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran pada masa ini. Yang kedua adalah pegangan golongan pertama seolah-olah tidak menafikan ayat Allah SWT yang menyeru kepada meneliti dan mengkaji segala perintah segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit maupun di bumi. Golongan ini menolak tafsiran yang berdasarkan teori dan penemuan sains, walaupun menepati apa yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran seperti pembentukan bayi dan sebagainya. Al-Quran adalah kitab hidayah dan bukannya buku sains. Seterusnya, pegangan golongan yang kedua pula akan mendedahkan Al-Quran kepada pertikaian dan kekeliruan yang membuka ruang bagi golongan kafir dan juga golongan orientalis untuk mempersoalkan Al-Quran sebagai mukjizat daripada Allah SWT. Seterusnya, mendakwa Al-Quran sebagai rekaan Nabi Muhammad SAW. Saya akan sambung perbentangan ini. Poin saya ialah 10 contoh daripada ayat Al-Quran tentang al-ilmi, fakta sains. Yang pertama, penciptaan alam semesta, Big Bang. Iaitu penciptaan alam pada saat sekarang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Pelbagai teori penciptaan alam semesta mulai dikemukakan oleh para astronomi demi mengungkapkan
misteri ini. Salah satu teori yang terkenal adalah teori Big Bang. Teori ini yang menyatakan bahawa alam semesta terbentuk daripada ledakan dahsyat sebuah benda yang bervolume nol dengan kerapatan tidak terhingga. Ini sejalan dengan penjelasan Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini menggambarkan konsep Big Bang yang menerangkan alam semesta bermula daripada keadaan tunggal sebelum berkembang. Teori ini selari dengan penemuan moden bahawa alam semesta tercipta daripada satu ledakan yang besar. Okey, contoh yang kedua pula ialah pembentukan hujan. Pembentukan hujan ni gambar ini memperlihatkan butiran-butiran air yang lepas ke udara. Ini adalah tahap pertama dalam proses pembentukan hujan. Setelah itu, butiran-butiran air dalam awan yang baru sahaja terbentuk akan melayang di udara. Kemudian menebal menjadi jernih dan turun sebagai hujan. Seluruh tahapan ini disebut dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan kami turunkan air dari langit menurut ukuran yang tertentu. Ini menggambarkan konsep kitaran air yang melibatkan evaporasi, kondensasi dan hujan. Sains moden mengesahkan air hujan terbentuk melalui proses yang sama. Contoh yang ketiga pula, gunung sebagai pasak. Gunung sebagai pasak dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Huraiannya dalam geologi, gunung bertindak sebagai pengimbang kepada kerak bumi. Sains moden juga mendapati bahawa gunung membantu menstabilkan pergerakan plak tektonik. Contoh yang keempat pula, perkembangan janin dalam rahim. Perkembangan janin dalam rahim dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kemudian kami ciptakan air mani menjadi suatu yang melekat. Lalu suatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Huraian ayat ini mengungkapkan perkembangan janin secara bertahap yang bertepatan dengan penemuan embriologi moden tentang pembentukan janin dalam rahim ibu. Contoh yang kelima, penciptaan pasangan dalam semua makhluk. Dalam surah Az-Zariyat ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesaran Allah. Huraian surah ayat ini, konsep pasangan ini merangkumi seluruh makhluk hidup termasuk manusia, haiwan dan tumbuhan yang diperlukan untuk proses pembiakan. Biologi moden mengesahkan kebanyakan organisma berkembang biak melalui pasangan jantan dan betina. Contoh yang keenam, lautan tidak bercampur. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud dia biarkan dua lautan mengalir yang kemudiannya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak mereka lampaui. Huraian ayat ini menggambarkan fenomena di mana air dari dua laut yang berbeza sifatnya seperti kadar salinity tidak bercampur sepenuhnya. Sains membuktikan fenomena ini berlaku di banyak tempat di dunia. Contoh yang ketujuh pula, lebah dan madu sebagai penyembuh. Dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Huraian ayat ini, madu yang dihasilkan oleh lebah terbukti dalam sains moden memiliki khasiat perubatan seperti ejen antibakteria dan anti-inflamasi yang digunakan dalam rawatan tradisional dan moden. Contoh yang ke-8 pula, atmosfera sebagai pelindung. Atmosfera sebagai pelindung dalam surah Al-Anbiya ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Huraian ayat ini, atmosfera bumi melindungi kita daripada sinaran berbahaya meteor. Sains moden membuktikan bahawa lapisan ozon dan medan magnet bumi memainkan peranan dalam melindungi kehidupan di bumi. Contoh yang ke-9, kepelbagaian angin. Dalam surah Al-Hijr
ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami hantarkan angin untuk mengawinkan tumbuhan dan awan, dan kami turunkan hujan dari langit. Huraian ayat ini, angin memainkan peranan penting dalam menyebarkan serbuk sari tumbuhan dan pembentukan awan hujan. Ini adalah fakta yang diakui dalam ilmu meteorologi dan biologi. Contoh yang ke-10, luasnya alam semesta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a banaynaha wa aydin wa inna lamusi'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Huraian ayat ini merujuk kepada konsep pengembangan alam semesta yang disahkan oleh penemuan Hubble, bahawa galaksi-galaksi menjauhi satu sama lain, menunjukkan alam semesta terus berkembang. Semua contoh ini merujuk bagaimana ayat-ayat bagaimana ayat-ayat Al-Quran seiring dengan fakta-fakta sains moden sekaligus membuktikan kesempurnaan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup manusia. Kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran bukan sahaja mengandungi panduan rohani dan moral, tetapi juga membuktikan kebenaran sains yang baru ditemui oleh manusia berabad-abad kemudian. Penemuan-penemuan saintifik moden dalam bidang kosmologi, biologi, geologi dan meteorologi mengesahkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan lebih 1,400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang bukan sahaja sesuai untuk umat pada zamannya, tetapi juga relevan hingga ke hari ini, menjadikannya sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Sains dan Al-Quran, apabila dilihat secara selari, menambahkan keyakinan kepada kebenaran ajaran Islam serta memupuk kefahaman bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Secara kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran bukan sahaja mengandungi panduan rohani dan moral, tetapi ia juga membuktikan kebenaran sains yang baru ditemui manusia berabad-abad kemudian. Penemuan-penemuan saintifik moden dalam bidang kosmologi, biologi, geologi dan meteorologi mengesahkan kebenaran-kebenaran ayat Al-Quran yang telah diturunkan lebih 1,400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang bukan sahaja sesuai untuk untuk umat pada zaman itu sahaja, tetapi ia juga relevan sehingga ke hari ini, menjadikannya sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sains dan Al-Quran ni, apabila kita lihat secara selari, ia menambahkan keyakinan kita ni kepada kebenaran ajaran Islam, serta memupuk kefahaman bahawa ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu di alam semesta ini.